أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Al-Faqir nak berkongsi dengan semualah. Kalau ikutkan sepatutnya ini pengkhususan lah kepada pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Al-Quran dan Najihah. Tetapi kita buat secara umum, mudah-mudahan siapa yang mendengar daripada apa yang kita membuatkan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita nak baca ni. InsyaAllah Al-Faqir akan bacakan kitab, bukan kitab, dipanggilkan Ar-Risalah pada menyatakan puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Ini kalau di Pondok Pasir Tumbuh dah menjadi kelaziman. Kalau biasanya daripada start bulan Rajab lagi, dalam sebulan ataupun 2 bulan sebelum cuti Syaban, 15 Syaban, maka kebanyakannya kepala-kepala mutalaah ataupun kita panggil senior dekat Kelantan dia panggil kepala mutalaah lah. Tapi kalau kalau kita bahasa kita moden ni, senior yang telah mahir, dah banyak-banyak baca kitab, dah mahir dalam ilmu fiqh dan sebagainya, mereka akan membantu adik-adik ini mengajarkan kitab risalah tentang puasa ni lah. Jadi risalah dia nak mengajar. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni banyak berpuasa tapi sah batal tak tahu, banyak berpuasa tapi syarat-syarat nak puasa tak tahu. Lepas tu dia menerangkan juga dalam nanti risalah ni berkaitan dengan i'tikaf, sebab ini adalah saranan guru-guru kita jugalah, guru-guru Al-Faqir kepada orang-orang macam kita ni banyakkan beriktikaf di masjid ketika bulan puasa. Jadi kita kena tahu juga, tak kan kita membawa je isteri kita tengah haid, boleh ke tidak, nak kira iktikaf ni macam mana dan sebagainya. Nanti kita akan berkongsi lah. Dan juga yang akan diterangkan adalah zakat fitrah, iaitu zakat yang biasa yang kita memang kena kita berikan di dalam bulan Ramadan, okay? Jadi ini bukanlah kitab tetapi dipanggilkan risalah. Dia berbeza kitab dengan risalah. Kalau risalah ini adalah kebiasaannya dia bukan tergolong daripada semua bab. Dia hanya pengkhususan kepada beberapa bab yang dia nak ceritakan je. Jadi dalam risalah ni dia nak mengkhususkan tentang puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Boleh. Okey. Jadi kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Risalah pada menyatakan puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Jadi risalah lah, dia nak mengkhususkan, nak menceritakan di dalam kita punya risalah ni pengkhususan tentang puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Daripada kitab Matla' al-Badraini wa Majma'il Bahraini. Ini nama kitab yang sangat-sangat masyhur daripada bukan sekadar orang pondok je. Semua umat Islam sekarang ni kalau mereka belajar fiqh, kebiasaannya mereka akan belajar juga kitab Matla'ul Badraini. Kerana apa? Kerana kitab Matla' ni dia adalah satu kitab yang mengandungi 4 rubu' di dalam perbahasan fiqh. 4 rubu' ni kalau kita kata bahasa mudah, semua tentang fiqh dia menceritakan di dalam kitab Matla'ul Badraini. Jadi di dalam kitab ini juga qaul ataupun pendapat-pendapat yang diberikan kebanyakannya adalah qaul yang sahih, yang kuat lah. Kerana kalau kita lihat balik, mufti-mufti di dalam Malaysia ni pun banyak menggunakan kitab Matla'ul Badraini sebagai rujukan. Boleh. Habis itu, karangan siapa kitab Matla'ul Badraini?
Al-Abdu Al-Faqiru Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Syekh Daud lah, Syekh Daud Al-Fatani punya kitab. Okey, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahbaihi wal muslimin ajma'in amin ya rabbal alamin. Okey, ini kita punya mukadimah lah. Okey, jadi kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi di dalam risalah ini pun dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim ni siapa Nabi kata di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Boleh. Nabi kata dia kata setiap barang yang harus tu, dia kata jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ni, maka terputus. Terputus yakni apa yang terputus tu? Terputus yakni terputus keberkatan. Bila dengan makna keberkatan tu tak ada, bermaksud tidak ada penambahan kebaikan. Maksudnya kalau kita misalnya kita nak makan, dan bila kita nak makan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang yang makan tidak memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka makan dia tu makan sajalah. Tetapi kalau orang yang makan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan dia tu yang membawakan dia kepada bertambahnya kebaikan. Dengan makna kata apa? Dengan bila dia makan, dia jadi kenyang, dia boleh tambah solat tahajudnya, dia boleh tambah solat witirnya, dia boleh tambah solat fardunya, dia boleh tambah solat sunat dan banyakkan baca Quran dan sebagainya. Jadi jadi ulama-ulama kita pun mengikut saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena macam itulah. Maksudnya apa pun kita nak buat dekat dalam dunia ni yang hukumnya bukanlah haram, yang hukumnya bukanlah makruh, maka afdal kita ini memulakan sunat, kita ini memulakan perbuatan-perbuatan itu dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Kita terus lagi. Kitabus Siyami. Dia kata kitab puasa. Ini perbahasan tentang puasa. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Hukum puasa ni berpuasa. Bila cerita hukum puasa ni, dia tidak mentakyinkan saja kepada puasa Ramadan, tetapi puasa-puasa yang kita nak buat selepas ini pun, puasa Syaban, puasa 6, puasa bulan Rajab, kita nak buat puasa Isnin Khamis dan sebagainya, akan mengikut hukum yang sama juga. Cuma ada terkadang beberapa hukum yang berlainan. Dia penghususan hukum itu hanya untuk bulan Ramadan saja ke untuk puasa-puasa yang lain. Dia ada tertentu, tapi kebanyakannya semua hukumnya sama sahaja. Bermula wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Syaban. Okey. 30 hari. Okey. Okey, habis itu kita lihat dia kata dekat sini, dia kata bermula wajib puasa Ramadan. Okey. Nak dikatakan kita ini wajib mesti berpuasa untuk puasa Ramadan, dia kata mesti ialah dengan sebab sempurna. Sempurna bulan Syaban 30 hari. Boleh. Okey. Jadi dalam bulan Islam ni dia tidak ada 31 hari. Dia tidak, kebiasaan kalau kita Januari, Februari, Mac, April ni 30 dan 31. Dua kan, 30 dan 31. Tetapi di dalam bulan Islam dia hujung dia antara 29 dengan 30 sahaja. Boleh. Jadi dia kata mesti kena selesai 30 hari. Boleh. Okey, ini pada bulan Islam lah. Mesti bulan Syaban tu cukup 30 hari. Ini kita cerita kalau misalnya kalau tak nampak dan sebagainya nak bulan dan itu, tapi kalau dah genap 30 hari, contohnya hari ni hari Selasa, hari ni 30 Syaban, maka besok hari Rabu wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Wajib kita puasa untuk bulan Ramadan. Okay, itu pertama. Sebab yang pertama kita wajib berpuasa bulan Ramadan, sebab genapnya 30 hari bulan Syaban. Atau melihat akan bulan, yakni anak bulan
pada hak ataupun yakni hal keadaan pada hak yakni hal keadaan orang yang melihat akan dia anak bulan. Boleh. Okey, adapun hak pada orang yang tidak melihat akan anak bulan tetapi dia percaya kepada orang yang melihat anak bulan itu, maka wajib atasnya puasa juga. Boleh. Jadi dengan makna kata apa ni? Dia kata yang pertama sekali, bila kita ini wajib berpuasa bulan Ramadan. Yang pertama, cukup 30 hari dalam bulan Syaban. Itu yang pertama. Itu salah satu, bila datang je sebab ni, maka wajib kita berpuasa. Yang kedua, dengan melihat anak bulan, bagi orang yang pada hak orang yang melihat akan dia, dengan makna kata orang yang lihat anak bulan itulah yang wajib berpuasa. Macam mana? Kita buat misalan contoh. Al-Faqir naik ke atas gunung, nampak anak bulan. Jadi besok wajib Al-Faqir yang puasa. Antum semua tak wajib puasa. Tetapi kalau Al-Faqir naik ke atas gunung, Al-Faqir kata, Al-Faqir nampak anak bulan, jadi besok wajib Al-Faqir puasa. Al-Faqir pun malam tu, bila turun je daripada gunung tu, Al-Faqir cerita dengan family Al-Faqir. Keluarga Al-Faqir cerita dengan semua orang, dan semua orang mempercayai Al-Faqir. Kerana apa? Mungkin mereka percaya sungguh lah. Percaya. Maka mereka yang mempercayai kata-kata Al-Faqir ni pun wajib mereka ini berpuasa pada besok harinya. Boleh. Okey. Dan jika fasik ia orang yang melihat akan anak bulan sekalipun. Dengan makna kata apa? Dia kata jika contoh Al-Faqir ni, na'uzubillah lah, contoh orang yang selalu melakukan dosa, banyak buat dosa lah. Kita kata merempitnya Al-Faqir ni, merompak ke, lagi apa, buat dosa-dosa besar, minum arak ke. Jadi satu hari Al-Faqir ni tengah minum arak, na'uzubillah ni, bukan Al-Faqir lah, ada orang lain lah kan. Ada orang ni minum arak, dah mabuk-mabuk. Dia kata, aku rasa nak pergi ke gunung lah, bau feeling, dia kata kan, bau feeling tengah-tengah atas tu minum arak, layan, dia kata. Dia pun pergi, dia nampak anak bulan. Jadi pada dia ni, wajib dia ini berpuasa pada besok harinya. Lepas tu dia pun turun, dia kata, mak, dia balik, dia jumpa dengan mak dia. Mak, tadi orang kan, dia berani dia bagi tahu mak ayah dia, di minum arak tadi kat atas tu nampak anak bulan lah. Mak dia ni, ayah dia ni percaya sungguh anak ni. Walaupun anak ni jahat sekalipun, dia percaya. Betul ke kau nampak ke? Betul ke kau nampak ke anak bulan? Ya, nampak. Mak ayah dia pun besok wajib berpuasa. Boleh, sebab mak ayah dia mempercayai kata-kata orang yang nampak anak bulan tersebut. Boleh. Okey, boleh. Habis itu, faham sampai situ dulu. Okey. Atau sabit, yakni tetap melihat bulan pada hukum syar'i. Atau tetap, okey, kita tengok ataupun nota yang guru Al-Faqir bagi. Kita cari kejap nota dia. Mana nota yang guru Al-Faqir bagi ni? Tak jumpa pula. Dia kata sabit, tetap, okey, tetap melihat bulan pada hukum syar'i, yakni mengikut cara ahli falak lah. Maksudnya contoh ahli falak kata macam mana? Okey, ini sampai kepada yang seterusnya. Tadi dia kata yang pertama sekali, bila wajib kita ini berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama dia kata dengan kita ini genap bulan Syaban sebanyak 30 hari. Okey, ini cerita kalau kita tak nampak anak bulan, tak ada ahli falak. Okey, kita tahu hari ni dah 1 Syaban. Lepas tu kita pun kira-kira, hari ni ke 30 Syaban ni. Ada orang bagi tahu tak besok ada puasa ke tak ke? Tak ada orang bagi tahu, tak tahu. Tapi hari ni dah hari ke-30. Secara automatik besok dia wajib berpuasa sebab genap 30 hari bulan Syaban. Yang kedua pula, jika kita ini melihat akan anak bulan. Jadi kalau kita ini melihat anak bulan, wajib atas kita berpuasa.
Kalau orang lain melihat anak bulan dan orang itu mengkhabarkan kepada kita, bagi tahu pada kita, Danish, aku malam tadi nampak anak bulan. Al-Fakir percaya kata-kata dia, maka Al-Fakir pun wajib besoknya berpuasa. Dia dan Al-Fakir wajib berpuasa sebab yang pertama, dia tu melihat anak bulan betul-betul, memang dia kena berpuasa. Kedua, Al-Fakir ni yang mempercayai kata-kata dia wajib juga berpuasa. Yang ketiga adalah Thabit melihat bulan pada hukum syar'i. Yang ini mengikut kaedah-kaedah ahli falak lah. Kalau ahli falak, kan, syar'i, mengikut hukum syar'i, yang ini dengan ahli-ahli falak yang betul-betul lah. Kan ahli falak kita kata, oh besok diisytiharkan, besok puasa pada bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi dia ada kaedah-kaedah, dia tengok pada anak bulan tu, maka wajib dia ini berpuasa dengan saksi yang adil pada hak orang yang tidak ada melihat akan dia anak bulan. Boleh syar'i, pada hal dengan hukum syar'i ini dengan saksi yang adil lah. Bermaksud ahli falak tu menggunakan kaedah, dia menggunakan kaedah melihat anak bulan, lalu ada saksi-saksi, ada 3 orang saksi yang mempercayai, yang meyakinkan, bukan meyakinkan, membenarkan yang dia ini benar-benar telah melihat anak bulan. Maka bila dia umumkan bahawa kena puasa, maka kita kena puasa. Boleh. Habis itu kita ambil sikit-sikit dulu, kita faham dulu 3 yang kita belajar kita murajaah hari ini. Murajaah hari ini 3 perkara yang menyebabkan kita ni wajib berpuasa. Jadi yang pertama, genap bulan Syaban 30 hari. Yang kedua, dengan melihat anak bulan. Yang ketiga, yang ini sabit melihat pada hukum syar'i, yang melihat anak bulan dengan kaedah falak. Habis itu, yang tadi tu atas tu, dia melihat anak bulan tapi dia melihat dengan tak ada kaedah. Tiba-tiba dia duduk tu, dia nampak, oh ini anak bulan ni. Ada pula yang nombor 3 tadi tu, dia melihat tapi mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Oh, kena pakai yang teropong tu dan sebagainya. Boleh. Habis itu, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.